Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Mustaqim bin Farazi dari IP4C, menerapkan tentang pengenalan retailing. Rantaian bekalan halal menghubungkan pengeluar produk, barangan dan kargo dengan pengguna. Ia memberi jaminan bahawa produk, barangan dan atau kargo yang dihantar dari satu penjaga kepada penjaga lain adalah mengikut keperluan halal sekaligus memelihara integriti halal produk. Rantaian bekalan halal diterjemahkan ke dalam satu set keperluan sistem pengurusan piawaian yang terdiri daripada berikut: pengangkutan, pergudangan dan pelucutan. Pelaksanaan piawaian ini selaras dengan prinsip piawaian berikut. Antaranya MS 1900. Antaranya perlu menunjukkan keupayaan untuk menyediakan produk yang menepati syariah secara konsisten, pelanggan dan keperluan kawal selia yang berkenaan, dan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi sistem yang berkesan, termasuk proses untuk penambahbaikan penterusan sistem dan jaminan pematuhan kepada syariah, pelanggan dan kawal selia yang berkenaan keperluan. Piawaian produk halal. Piawaian di sini menentukan keperluan am dalam pembuatan dan pengendalian produk halal. Ia berfungsi sebagai keperluan asas untuk produk halal secara umum. Piawaian produk halal termasuk MS 1900 kemakanan halal keperluan am, MS 2234 kosmetik halal keperluan am, MS 2202 barangan pengguna Islam, bahagian 2 penggunaan tulang, kulit dan rambut haiwan garis panjang umum, MS 2424 farmastika halal keperluan am, 2636 peranti perubatan halal keperluan am, 2565 pengurusan halal garis panjang am. Hubungan antara elemen dalam rantaian bekalan halal. Rantaian bekalan halal, jaminan rantaian bekalan halal farm to fork, pengelakan pencemaran, pengesahan proses halal pada pembekalan rantaian bekalan pihak ketiga. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nordina Patricia binti Wani dari kelas IP4C. Saya akan membentangkan tentang keperluan berkaitan syariah organisasi. Hendaklah memastikan bahawa pelaksanaan piawaian ini adalah selaras dengan keperluan syariah dan amalan syariah bagi penerima dan negara penyimpun. Tanggungjawab pengurusan organisasi hendaklah mentakrifkan dan mendokumentkan dasar dan komitmennya berkaitan dengan pengenalan, penilaian dan kawalan berkaitan integriti halal. Pihak pengurusan hendaklah menentukan skop sistem pengurusan. Skop hendaklah menentukan proses dan lokasi aktiviti yang diliputi oleh sistem dari awal hingga akhir. Proses yang berkaitan dengan aktiviti pelucutan, memastikan kondisinya relevan dan mematuhi keperluan halal. Memastikan bahawa dasar berkenaan dengan objektif halal difahami, dilaksanakan dan dikekalkan di semua peringkat organisasi. Menyemak keputusan aktiviti pengurusan risiko pada selang masa yang ditetapkan untuk memastikan kesesuaian berterusan dan berkesanan proses pengurusan risiko. Memastikan proses komunikasi yang sesuai diwujudkan di dalam dan di luar organisasi untuk memastikan keberkesanan sistem pengurusan halal dan menyediakan tempat solat yang sesuai untuk pekerja Muslim. Tanggungjawab dan kuasa. Pihak pengurusan hendaklah melantik eksekutif halal Muslim dan mengumpulkan jawatan kuasa halal dalaman yang terdiri daripada kaki tangan Muslim yang bertanggungjawab memastikan berkesanan pelaksanaan sistem pengurusan halal organisasi. Hendaklah melantik jawatan kuasa halal dalaman yang tugas, tanggungjawab dan kuasanya hendaklah ditarifkan, didokumentkan dan dikomunikasikan untuk memastikan operasi sistem pengurusan halal yang berkesan. Memastikan pemimpin halal dan eksekutif halal dan ahli jawatan halal di dalaman dilatih secara rasmi dan prinsip halal dan penggunaannya. Memastikan sumber yang mencukupi iaitu tenaga kerja, kemudahan, kewangan dan infrastruktur disediakan untuk melaksanakan sistem pengurusan halal. Memastikan semua aktiviti dilakukan dengan betul. Semua dokumen dan rekod hendaklah disimpan dan boleh dikesan. Seterusnya, jawatan kuasa halal dalaman. Sebuah jawatan kuasa halal dalaman bagi disiplin hendaklah ditubuhkan untuk membangun, mengekalkan dan menyemak pengurusan risiko halal. Jawatan kuasa itu hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan proses organisasi dan prinsip halal serta aplikasinya. Jawatan kuasa halal dalaman hendaklah mempunyai tanggungjawab dan kuasa yang jelas termasuk untuk memastikan pemimpin halal dan eksekutif halal sebagai tempat rujukan mengenai perkara halal untuk organisasi, memantau, mengenal pasti dan merekodkan sebarang masalah berkaitan proses dan sistem pengurusan halal, melaporkan sebarang masalah yang dihadapi berkaitan pelaksanaan rantaian bekalan halal kepada peneraju halal untuk tindakan selanjutnya, dan seterusnya memastikan sistem pengurusan halal diwujudkan, dilaksanakan dan diselenggara mengikut piawaian ini. Mengatur dan menyelesaikan aktiviti halal, melaksanakan aktiviti pengesanan dan pengesanan pada rantaian bekalan halal, memulakan tindakan pembetulan dan kawalan ke atas proses termasuk penarikan balik dan pengeluaran produk sehingga penyelewengan atau kadang-kadang tidak memuaskan yang berkaitan dengan keperluan halal telah diperbetulkan. Seterusnya, memulakan tindakan pencegahan untuk mengelakkan berulang yang akan menjejaskan status halal, melaporkan kesesuaian dan keberkesanan sistem pengurusan halal untuk semakan pengurusan. Seperti yang kita tahu, jawatan kuasa halal dalaman boleh menjadi jawatan kuasa yang baru ditemukan atau sebahagian daripada jawatan kuasa sedia ada jawatan kuasa dalam sesebuah organisasi.
Seterusnya, Kepulauan Sistem Pengurusan Halal organisasi hendaklah mengenal pasti, mendokumentkan dan memastikan keseluruhan sumber yang boleh menjelaskan aktiviti halal dikawal untuk mengelakkan sampai kepada penggunaan akhir atau pengguna. Sekiranya organisasi menggabungkan mendokumentasi sistem pengurusan halal dan sistem pengurusan sedia ada, hubungan mereka hendaklah diterangkan dengan jelas dalam dokumentasi sistem pengurusan sedia ada. Tata cara sistem pengurusan halal, organisasi hendaklah mewujudkan prosedur yang didokumentkan dan pelan pengurusan risiko halal untuk memastikan konsistensi dan pematuhan kepada kepulauan piawaian ini serta dasar dan objektif prinsip halal yang dinyatakan oleh organisasi. Organisasi hendaklah mengambil kira semua isu dan perkembangan semasa yang berkaitan dengan prinsip halal patuah, termasuk kepulauan kawalan sedia yang berkaitan dalam mewujudkan dan mengekalkan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Iskandar Bermesa daripada kelas DP 4C. 5. Langkah awal untuk membolehkan pelan pengurusan halal. Ciri-ciri proses. Semua perkhidmatan pengangkutan masuk dan keluar perlu diterangkan dalam dokumen untuk menjalankan analisis risiko. A. Ciri biologi, kimia dan fizikal. B. Senarai ramuan termasuk bahan tambahan dan alat bantu pemprosesan. C. Asal bahan. D. Kaedah pemprosesan, contoh menyembelih, memasak, membakar, campur dan tambah dan sebagainya. Maklumat hendaklah sentiasa dikemas kini. Gambar rajah aliran proses. Organisasi perlu menyediakan aliran lengkap gambar rajah proses dan juga gambaran keseluruhan skematik operasi. Organisasi juga perlu menyediakan asas untuk menilai kemungkinan atau potensi pencemaran. Gambar rajah aliran hendaklah termasuk yang berikut, tetapi tidak terhad kepada A. Urutan dan interaksi semua langkah dalam operasi. B. Sebarang proses penyumberan luar dan kerja subkontrak. C. Bahan masuk, bahan perantaraan, produk dan barangan. D. Kerja semula dan kitar semula berlaku dan sebagainya. Gambar rajah perlu disahkan oleh jawatan kuasa halal dalaman selain daripada orang yang menjadikannya dan ia perlu disimpan sebagai rekod. Pelan susun atur. Semua kemudahan yang disediakan hendaklah digambarkan dalam susunan atologi. Pembinaan dan susun atur hendaklah membenarkan penyelenggaraan dan pembersihan yang mencukupi. Dalam pelan susun atur, perkara yang akan ditunjukkan hendaklah termasuk kawasan di mana pencemaran silang dan sentuhan campingan dengan produk dalam proses dan lain-lain boleh berlaku. Penghalaan bahan masuk, bahan perantaraan, produk siap, barangan kaki tangan dan sebagainya. Kawasan kemudahan untuk kegunaan kaki tangan. Kemudahan lain seperti kawasan kuarantin, penerimaan pengasingan, kemudahan kebersihan dan lain-lain. Rantaian penjagaan. Pengesahan ke atas pematuhan pembekal kepada piawaian. Pengenalpastian pengguna akhir proses. Pengguna piawaian ini termasuk pengguna akhir produk atau barangan. Proses pemindahan dan aktiviti produk barangan halal hendaklah didokumentkan dan disahkan. Keadaan penyimpanan runcit. Organisasi bertanggungjawab memastikan bahawa terdapat sistem pengurusan dan kawalan yang berkesan untuk menunjukkan dan membuktikan pematuhan kepada keperluan halal. Keperluan ini terpakai tetapi tidak terhad kepada suhu, kelembapan, tekanan udara, persekitaran terkawal, jatuh dan terkejut, pemuatan mampatan, getaran, orientasi pengasingan dan pengasingan produk. Organisasi perlu menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk memastikan bahawa integriti produk halal atau barang yang diterima tidak terjejas atau mengalami kerugian semasa penyimpanan. Mereka juga perlu memastikan kemudahan yang sesuai dengan jenis produk atau barangan yang akan disimpan dan dihantar. Organisasi hendaklah menyediakan cara sesuai untuk mengendalikan produk barangan masuk untuk mengekalkan integriti prinsip halal. Penyediaan dan penghantaran. Organisasi perlu memastikan semua butiran pesanan dengan pengguna berkaitan dengan penyediaan, pemuatan, penyimpanan, keselamatan dan penghantaran semua produk dan yang dibungkus tersedia kepada kaki tangan yang bertanggungjawab. Organisasi perlu memastikan operasi runcit termasuk penyumberan luar mengikuti undang-undang halal. Kehilangan atau kerosakan. Organisasi hendaklah memastikan bahawa sebarang kehilangan atau kerosakan pada produk yang disimpan dan dikendalikan dikenal pasti dan pihak berkaitan dimaklumkan sewajarnya. Kerugian kerosakan juga hendaklah didokumentkan. Dokumentasi. Organisasi memastikan bahawa pelaksanaan dokumentasi yang betul diperlukan. Contoh bil muatan, notis penghantaran, pembungkusan, bil laluan udara atau pesanan penghantaran. Untuk mengesahkan senarai konsainen jenis muatan, destinasi dan cara pengangkutan. Sebarang masalah yang timbul hendaklah direkodkan bersama dengan tindakan pembetulan yang diambil. Organisasi bertanggungjawab untuk memastikan terdapat bukti kutipan dan penghantaran yang disahkan oleh orang yang diberi kuasa. Akhir sekali, pihak penyumberan luar. Organisasi hendaklah memantau prestasi pihak penyumberan
luarnya untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan halal dan semua kawalan undang-undang dan operasi sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Nur Satu Nadirah binti Rosli akan menerangkan Operation of the Halal Risk Management Plan. Aktiviti retailing. Aktiviti penciptaan biasa iaitu pemantauan pembekal, pengenapastian, pengasingan, barang masuk, memunggah barang, membuka semula produk, tempat penyimpanan untuk bahan sejuk beku, penyimpanan untuk bilik N, penyelenggaraan aktiviti rantangan sejuk, penyimpanan dan penambahan semula rak dan lokasi dagangan, penyemakan imbas pelanggan atau pemilihan barangan, pemindahan produk dengan troli, aktiviti kaunter, menguruskan produk. 6.2 Rekod diselenggarakan. Rekod mengenai pemilihan pembekal, senarai pembekal yang diluluskan, penempatan pesanan, pemilihan pembekal, perkhidmatan, senarai penyedia perkhidmatan yang diluluskan dan aktiviti penghantaran produk hendaklah disimpan sebagai bukti operasi. Seterusnya, rekod pengurusan inventory dan aktiviti yang berkaitan hendaklah disimpan sebagai bukti operasi sistem pengurusan risiko halal. 6.3 Kawalan ketidakpatuhan, pengendalian produk atau barang yang tercemar atau terjejas. Seterusnya, prosedur dan rekod yang perlu diselenggarakan didokumentkan mesti diwujudkan untuk mentakrif pengadaian kawalan serta pelupusan produk atau barangan hasil daripada pengadaian di bawah keadaan di mana langkah kawalan tidak dapat dilaksanakan secara berkesan untuk mengelakkan produk atau barang daripada dilepaskan kepada pengguna akhir. Rekod berkaitan hendaklah dikekalkan. Seterusnya, pelupusan produk yang tercemar atau terjejas iaitu barangan yang tercemar atau terjejas mestilah diasingkan dan dirujuk kepada jawatan kasar halal untuk mendapatkan keputusan. Semua keputusan untuk pelupusan hendaklah direkodkan bersama-sama dengan maklumat tentang jenis pencemaran, punca serta akibatnya, termasuk tujuan kebolehkesanan berkaitan dengan produk. Seterusnya, dijalankan di bawah pengawasan ketat atau dirujuk kepada pemilik yang sah. Selain itu, penilaian untuk mengeluarkan produk yang diragui, produk atau barangan yang diserahkan dalam keadaan yang belum disahkan sebagai tercemar dianggap sebagai barangan yang diragui. Ia perlulah dikuarantin untuk penilaian lanjut. Seterusnya, setiap produk yang diragui akan dikeluarkan apabila mengikut syarat yang ditetapkan. Bukti selain pada sistem pemantauan, bukti menunjukkan bahawa kesan langkah kawalan untuk produk dan barangan tertentu mematuhi keperluan halal. Keputusan seimbang atau aktiviti pengesahan yang lain bahawa produk yang diragui mematuhi keperluan halal. Seterusnya, tindakan pembentulan tindakan ini mungkin termasuk dalam menyemak ketidakpatuhan, melihat arah aliran dalam keputusan pemantauan yang mungkin kehilangan kawalan, menentukan punca ketidakpatuhan, menilai keperluan tindakan untuk memastikan ketidakpatuhan tidak berulang, menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan, merekodkan keputusan tindakan pembentulan serta menyemak semula. Selain itu, tindakan pembentulan hendaklah direkodkan. 6.4 Pengeluaran dan penarikan. Sekiranya untuk memudahkan pengeluaran yang banyak, produk akhir yang lengkap dan tepat pada masanya yang telah dikenal pasti sebagai tercemar, Ketua Pengurusi Organisasi perlu melantik kaki tangan yang mempunyai kuasa untuk menarik balik pengeluaran dan bertanggungjawab. Selain itu, organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur penarikan balik yang didokumentkan untuk pemberitahuan kepada pihak yang terkait, pengendalian dalam penarikan balik produk terjejas. Tindakan yang perlu diambil. Seterusnya, produk atau barang yang ditarik balik hendaklah disimpan di bawah penyeliaan. Selain itu, punca tahap dan hasil menarikan balik mesti direkodkan dan dilakukan kepada pengurusan atasan sebagai input untuk semakan. Selain itu, organisasi hendaklah mengesahkan dan merekodkan keberkesanan penarikan balik melalui teknik yang sesuai. 6.5 Komunikasi. Pihak pengurusan mestilah memastikan proses komunikasi yang sesuai diwujudkan dalam organisasi serta pihak luar berkepentingan berhubung dengan keberkesanan sistem pengurusan halal. Penggunaan sistem teknologi maklumat dan komunikasi ICT perlu digalakkan dalam organisasi. 6.6 Kebolehkesanan. Pengurusan perlu menubuhkan serta menggunakan sistem kebolehkesanan yang membolehkan pentaksiran produk. Seterusnya, boleh membolehkan pengecaman bahan masuk daripada pembekal dan laluan pengedaran serta destinasi produk akhir.
6.7 Pusat Pemantauan dan Pengukuran Alatan. Organisasi perlu mewujudkan dan mengekalkan prosedur dokumen untuk kawalan, peralatan dan kaedah pengukul yang digunakan dalam pemantauan sistem pengurusan halal, contohnya penilaian risiko halal dan titik kawan halal. 6.8 Penyedaan kecemasan, iaitu pengusaha hendaklah mewujudkan dan melaksanakan serta mengekalkan prosedur untuk menguruskan situasi kecemasan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran termasuk insiden. 6.9 Pembekal perkhidmatan penyumberan luar atau subkontraktor, iaitu jika organisasi menyumber luar sebarang proses yang menjejaskan kepelahalan, maka organisasi hendaklah memastikan bahawa kawalan ke atas proses tersebut mengikut sistem pengurusan halal. Sekian, terima kasih. Saya Nur Amira Binti Ahmad akan menerangkan garis panduan untuk permis infrastruktur, kemudahan dan kecepatan. Lokasi. Organisasi harus mempertimbangkan potensi sumber pencemaran apabila memutuskan lokasi untuk melindungi integriti halal yang perlu terletak jauh dari kawasan tercemar dalam sekitar. Kedua, kawasan dilanda banjir. Ketiga, kawasan serangga perosak. Yang keempat, kawasan di mana sisa yang tidak dapat dibuang dengan berkesan. Soal permis hendaklah menggunakan amalan kebersihan yang baik termasuk perlindungan produk atau barangan daripada pencemaran silam. Pembinaan dan susun atur adalah menggunakan penyelenggaraan dan pembersihan yang mencukupi. Kedua, struktur dalaman permis hendaklah dibina dengan kukuh. Yang ketiga, bahan untuk lantai dalaman, dinding dan permukaan siling dalam keadaan baik serta tahan lama. Jika perlu, kawasan yang sesuai untuk makan dan minum hendaklah diperuntukkan untuk kepada kaki tangan. Kawasan tersebut hendaklah diselenggara dengan baik. Ketiga, peralatan hendaklah diperbuat daripada bahan tanpa kesan toksik dalam penggunaan yang dimasukkan, boleh dibersihkan di basmi kuman. Hendaklah tahan lama, boleh dialih dan boleh dibuka untuk membolehkan pemeriksaan. Dalam pemantauan, peralatan yang digunakan untuk menyimpan atau menyejukkan produk barangan dalam mencapai suhu yang diperlukan dan diselenggara mengikut keperluan halal. Kedua, organisasi menyediakan peralatan untuk mengawal dan memantau kelembapan aliran udara dan sebarang parameter lain. 3.2 Bekal untuk sisa dan bahan yang tidak boleh dimakan. Dia kena pasti secara berusaha dibina dengan sesuai dan diperbuat daripada kedai air. Bekal yang menyimpan bahan berbahaya kena pasti jika sesuai boleh dikunci untuk mengelakkan pencemaran yang berniat jahat. 4. Kemudahan. Bekalan air yang mencukupi dengan kemudahan yang sesuai. Air tidak boleh diminum, contohnya kawalan kebakaran. Hendaklah mempunyai sistem air yang baik. Sistem saliran dan proses sisa. Lantai dan sistem pepalitan dibina dengan sesuai untuk membolehkan aliran yang betul. Longkang hendaklah dilengkapi dengan penapis untuk memastikan sisa pekerja dialihkan dan dirawat. Sistem saliran perlu ditekankan untuk memastikan aliran bebas air. Si pembersihan dalam menyediakan kemudahan yang mencukupi. Kualiti udara direka bentuk dan dibina dengan sesuai supaya udara tidak mengalir di kawasan tercemar. Pencahayaan semenjadi atau buatan yang mencukupi perlu disediakan untuk membolehkan operasi dijalankan mengikut keperluan halal. Lengkapan lampu yang sesuai dilindungi untuk memastikan produk tidak tercemar. Penyimpanan bahan api dan bahan pembusan contoh karton atau palet adalah dihasilkan mengikut keperluan halal. Kemudahan penyimpanan dipilih seperti menggunakan penyelenggaraan, mengelakkan aset perosak, menjadikan produk atau barangan dilindungi dengan berkesan dari pencemaran, menjadikan persekitaran yang meminimalkan kerosakan produk. Kesian kaki tangan yang luka jika digunakan dalam memastikan bahawa luka itu ditutup dengan pembalut alis air. Kaki tangan perlu mematuhi teknik mencuci tangan yang betul sebelum memulakan pengendalian aktiviti. Jika kaki tangan telah bersentuhan dengan produk yang tidak halal, hendaklah memakai pakaian sesuai sebelum mengendalikan produk atau barangan. Perimeter dan kawasan di mana keadaan persekitaran secara munasabah boleh dijangka memberi kesan buruk. Organisasi perlu mewujudkan prosedur untuk mengawal keadaan persekitaran. Perimeter kawasan sekitar premis organisasi hendaklah disimpan dan diselenggara. 7.7 Aliran pekerja dan pengguna produk. Pekerja yang mengendali produk berkemungkinan menjemahkan halal mesti dihasilkan daripada mengendalikan barangan. Jika dia mengendalikan barangan tidak halal, produk tidak halal atau penyimpanan barangan mesti dihasilkan. Pamerkan papan tanda dan pelabelan yang sesuai dipamerkan untuk memalukan pekerja dan pelanggan. Penyelenggaraan yang sesuai dan pembersihan troli, bangku dan bekas secara berkala. Kemungkinan pencemaran silang daripada bahan mentah dan produk siap dihalang dengan reka bentuk aliran pekerja. Penggiliran produk berdasarkan first in first out, dan barang yang disediakan diletakkan dalam simpanan dalam yang pertama dijual atau digunakan jika sesuai first expired first out. Produk sedia untuk dimakan perlu dihasilkan daripada produk mentah untuk mengelakkan pencemaran silang. 5. Organisasi memastikan produk atau barangan dikawal suhu diterima pada suhu tertentu. Penyimpanan. Organisasi memastikan bahawa produk dan barangan dalam simpanan peti sejuk dikawal dan dikekalkan suhunya. Persediaan. Organisasi memastikan bahawa langkah-langkah pencegahan dibangka untuk mengelakkan pencemaran daripada pekerja dan peralatan. Pemprosesan panas dan sejuk. Organisasi memastikan produk atau barangan yang tertakluk diproses mengikut suhu yang ditetapkan. Organisasi yang dalam memastikan sistem penyejukan beroperasi dengan cepat untuk mengawal pertumbuhan bakteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yamran bin Muhammad Fadil. Jadi saya akan memberikan sambungan daripada isi Mira Diba. Jadi yang pertama ialah set up dan juga assembly, di mana diperlukan produk atau barangan hendaklah dibalut sebagai pemasangan persediaan dia ke atas dan dibungkus pada pembawa pengangkut atau kotak paparan. Organisasi hendaklah memastikan bahawa keselamatan produk atau barangan ditangani dengan mengelakkan sentuhan tangan kosong dan mencuci tangan dengan betul. Yang kedua ialah packaging material. Bahan pembungkusan hendaklah daripada grade dan kualiti sesuai, dan proses pembungkusan hendaklah
memastikan produk atau barangan tidak terdedah kepada bahan cemar yang berpotensi. Bahan pembungkusan hendaklah diperoleh daripada kedai yang diluluskan. Yang ketiga pula, display and merchandising. So, produk atau barangan yang dipamerkan dalam berbagai bahagian perucitan hendaklah dilindungi secara berkesan daripada pencemaran. Pihak pengurusan hendaklah melaksanakan program kebersihan diri pekerja yang berikut. Ada 4, iaitu yang pertama, prosedur untuk mencuci tangan dengan betul. Yang kedua ialah penggunaan sarung tangan dan peralatan pendisinfektan sesuai. Yang ketiga ialah kawalan sentuhan tangan kosong dengan produk atau barang yang sedia untuk dimakan. Dan yang terakhir ialah pengecualian dan sekatan pekerja yang sakit. Yang keempat pula, consumer information, iaitu maklumat pelanggan. Pihak pengurusan hendaklah menyediakan notis, arahan dan sebagainya untuk mendidik dan mewujudkan kesedaran di dalam pelanggan tentang potensi berlakunya pencemaran silang antara sesama mereka. Dan seterusnya, maintenance of equipment. Peralatan hendaklah diselenggara dengan baik dan untuk memudahkan semua prosedur sanitisasi termasuk sertu berfungsi dengan baik dan sempurna, mengelakkan pencemaran produk daripada bahan yang tidak halal dan berbahaya. Yang selain itu juga, pihak pengurusan hendaklah menetapkan jadual untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Dan seterusnya, cleaning and sanitation. Organisasi hendaklah mewujudkan prosedur untuk menggaris kaedah dan pembersihan yang sesuai bergantung pada jenis perniagaan organisasi. Prosedur itu juga hendaklah menerangkan proses pembersihan dan pembasmian kuman yang perlu dijalankan untuk memastikan semua bahagian premis adalah bersih dengan mengikut keperluan halal yang telah ditetapkan. Yang seterusnya juga, aktiviti pembersihan juga harus dipantau secara berterusan untuk kesesuaian dan kebersanan itu. Dan bukti pemantauan juga haruslah direkod. Yang terakhir, selain itu juga, bahan kimia pembersihan harus dikendali dan digunakan secara berhati-hati dan mengikut arahan pengilang dan disimpan secara bersaingan dari produk yang lain. Yang seterusnya, sertu. Organisasi haruslah memastikan bahawa sertu dilakukan apabila berlaku pencemaran oleh najis mughallazah. Selain itu juga, proses sertu hendaklah memastikan bahawa sertu dilakukan oleh pihak berkuasa halal atau kaki tangan muslim yang terlatih sahaja. Seterusnya, distribution system, iaitu sistem aliran kumbahan. Sistem aliran luaran hendaklah dibina untuk menghalang akses perosak. Sistem pelupusan sisa yang mencukupi hendaklah mewujudkan, dan sistem kutipan sisa keluar yang baik haruslah dibina untuk mengelakkan pengumpulan sisa. Yang seterusnya, training of personnel, iaitu organisasi hendaklah membangunkan program latihan termasuk latihan halal untuk memastikan kaki tangan diorang yang terlibat dalam operasi dilatih bagi ke tahap yang sesuai dengan operasi yang mereka jalankan. Program hendaklah mengenal pasti dan memenuhi keperluan latihan dengan mengambil kira tahap pendidikan, kemahiran, kecekapan dan pengalaman kaki tangan. Organisasi juga hendaklah melakukan penilaian selepas program. Pengurus dan penyeleng juga harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip halal untuk operasi sistem berkesan. Seterusnya, combination control, iaitu combination control ni ada 3, fizikal, kimia dan biologi. Organisasi hendaklah mewujudkan satu sistem untuk mencegah pencemaran produk atau barangan oleh bahan cemar fizikal, kimia dan biologi yang boleh menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Dan yang terakhir ialah pest control. Organisasi hendaklah gunakan semua langkah untuk mengelak daripada wujudnya persekitaran yang kondusif pada perosak
Selain itu juga, hendaklah serta-merta berurusan dengan tempat perlindungan perosak tanpa menjejaskan produk atau barangan yang dikendali. Jadi itu saja dari saya, Muhammad Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hidayah Zainuddin. Saya akan membentangkan tentang penyelenggaraan rantaian bukan halal. 8.1 Audit halal dalaman. Organisasi hendaklah mewujudkan dan mengekalkan prosedur yang didokumen untuk menjalankan audit jangka masa yang dirancang untuk menentukan sama ada sistem pengurusan halal mematuhi keperluan piawaian dan dilaksanakan di segala dan dikemaskini dengan berkesan. 8.1.2 Penemuan audit termasuklah tindakan pembetulan perlu direkod dan diselenggara. 8.2 Kajian semula pengurusan. 8.2.1 Poin yang pertama adalah pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula kesesuaian, kecukupan dan keberkesanaan berterusan. Semakan termasuklah mengenal pasti dan menilai perubahan keperluan perniagaan dan peluang untuk menambahbaikan. Kajian semula perlu mengambil kira pihak berkepentingan dan keperluan syariah, dasar dan objektif halal organisasi. 8.2.2 Rekod daripada semakan pengurusan mesti disimpan. 8.3 Pengendalian aduan dan maklum balas. Organisasi perlu mewujudkan prosedur untuk menentukan keperluan untuk mengendali aduan dan maklum balas pelanggan. Prosedur hendaklah termasuk keperluan untuk yang pertama, menyemak aduan dan maklum balas untuk menentukan punca. Yang kedua, menilai keperluan tindakan yang perlu diambil. Yang ketiga, menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Yang keempat, merekodkan keputusan tindakan yang diambil. Yang terakhir, menyemak keberkesanan tindakan yang diambil. 8.4 Responsif terhadap perubahan. 8.4.1 Organisasi perlu memastikan sistem pengurusan halalnya dikekalkan dan dikemaskini sebagai tindak balas kepada perubahan yang dijangka. 8.4.2 Perubahan ini mesti dikomunikan dan dilaksanakan oleh jawatan kuasa halal dalaman. Semua perubahan perlu dimaklumkan kepada pihak yang berkenaan. Saya Nur Sazuna binti Muhammad Nur akan menerangkan tentang kitaran proses runcit yang mempunyai 6 proses. Yang pertama, pemilihan dan pesanan pembekal. 2. Pengurusan inventory. 3. Produk dan barang yang diterima pengasingan dan penyimpanan. 4. Produk dan atau pemprosesan barangan. 5. Paparan rak. 6. Semua aktiviti. Keperluan peruncitan berdasarkan kitaran proses runcit. Yang berikut menerangkan keperluan peruncitan dan di mana piawan ini serta piawan lain terpakai berdasarkan kitaran proses runcit. Pemilihan dan pesanan pembekal. Untuk kedai runcit menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan halal, pemilihan pembekal dan penyediaan perkhidmatan untuk penghantaran dan pengendalian produk atau barangan hendaklah daripada mereka yang berdaftar dengan pihak berkuasa berwibawa dan yang memenuhi keperluan halal. Di 2.5 paparan rak meliputi aktiviti berikut. A. Pengendalian, pengasingan, pengendalian dan pelabelan produk atau barang tidak halal. B. Stok dan penambahan semula rak dan lokasi dagangan. C. Penyemak imbas pelanggan dan produk atau pemilihan barangan. D. Reka bentuk laluan lorong untuk mengelakkan pencemaran. D. 2.6 Daftar keluar. Semakan meliputi aktiviti berikut. A. Pengendalian pengasingan, pengendalian dan pelabelan produk atau barangan tidak halal. B. Stok dan penambahan semula rak dan lokasi dagangan.